Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dipilih untuk menyertai taman syurga, yang mana taman syurga ini disertai oleh para malaikat dan yang sentiasa mengaminkan doa-doa kita, khususnya di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan masih lagi di bulan Zulhijjah yang penuh dengan kemuliaan haji. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang teragung. Banyak berselawat di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Dr. Marsufa yang memberi peluang kepada saya untuk berada di depan ni. Saya duduk di depan ni bukan bermakna saya ni ada banyak ilmu. Saya ni bercakap dengan ilmuwan-ilmuwan sebenarnya. Jadi kalau ada sebarang kekurangan, minta tolong tegur. Dan kepada director kita yang baru, Dr. Farida, selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bik. Pagi ni saya tidak bercita-cita, tidak berhasrat untuk menghuraikan tafsir surah Al-Kahfi ni, tapi seperti yang disarankan oleh sahabat saya, Dr. Marsufa, saya akan bercakap tentang OKU, orang kurang upaya, hadis-hadis berkenaan dengan OKU. Jadi alhamdulillah kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup sempurna sifatnya. Sifat 5 panca indera, ada 6 pula lagi, dan ada cukup semua sifat anggota badan. Allah Ta'ala bagi pula dengan aksesori, extra aksesori, dengan pandainya, dengan handsomenya, dengan hidung mancung. Hidung mancung bak apa? Mana Cikgu BM sini? Hidung mancung bak seludang. Pipi pau ke? Pipi pau bak dilayang. Pipi pau bak dilayang. Jadi insya-Allah kalau kita tengok itu semua nikmat Allah Taala yang Allah Taala bagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau kita tengok status OKU dalam Al-Quran, Allah Taala tidak mendiskriminasi di antara orang kurang upaya dan orang yang sempurna sifat anggota badannya. Dalilnya berada dalam surah An-Nur ayat 61. Apa bunyi surahnya? Apa bunyi ayatnya? Hufaz kita ramai kat sini. Surah An-Nur ayat 61. Berkenaan dengan OKU lah. Satu surah yang diturunkan ketika Nabi SAW dan orang-orang Islam, para muslimin mahu keluar berjihad. Ketika mereka hendak keluar berjihad, sebelum keluar berjihad tu mereka mengamanahkan kunci rumah mereka kepada orang kurang upaya. Mereka mengamanahkan kunci rumah mereka kepada orang buta, orang tempang dan orang sakit. Agak-agak ingat tak ayat tu? Sahih. Salah juga. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ila akhiril ayah. Ayat ni panjang. Jadi saya baca separuh je. Okey, maksudnya tidak ada salahnya bagi orang buta dan tidak ada salahnya bagi orang tempang dan tidak ada salahnya bagi orang sakit jika masing-masing tidak menjalankan sesuatu perintah disebabkan keuzurannya menghendaki dia berlaku demikian, dan juga tidak ada salah bagi kamu termasuk orang-orang yang tersebut turut sama makan di rumah kamu sendiri, dan sehinggalah akhir ayat. Jadi ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW dan orang muslimin hendak keluar berjihad dan mengamanahkan kunci rumah mereka kepada orang OKU. Jadi bila orang buta, orang tempang, orang sakit ni dapat kunci rumah daripada orang-orang Islam ni, mereka rasa macam tak sedap hati, takut kalau termakan makanan yang berada dalam rumah tersebut. Sebab orang-orang Islam sebelum perutusan Nabi SAW menjadi Rasul, mereka tidak suka untuk makan
bersama dengan orang-orang kurang upaya ni. Sebab bagi mereka, orang kurang upaya ni, orang buta ni, dia tidak dapat menikmati makanan itu sebab tak nampak. Dan mereka rasa tak selesa. Jadi bila berlaku keadaan itu, Allah Ta'ala menurunkan surah An-Nur ayat 61 ini supaya orang Islam, orang yang sempurna sifatnya, makan bersama-sama dengan orang-orang yang kurang upaya. Jadi ini dalil membuktikan bahawa dalam Al-Quran, dalam Islam tiada diskriminasi, sama sahaja. Okey. Dan kalau kita tengok sejarah zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat yang OKU, antaranya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni dia seorang yang buta mata, sahabat Nabi. Tapi hatinya celik. Hati dan imannya celik untuk mempertahankan Rasulullah SAW dan mempertahankan Islam, sehingga Nabi SAW mengamanahkan kepada Abdullah ibnu Maktum ini untuk mewakili baginda SAW menguruskan Madinah sebanyak 2 kali, dan juga menjadi imam sebanyak 13 kali. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini juga merupakan di antara orang Islam yang terawal berhijrah dari Mekah ke Madinah. Cuba bayangkan seorang buta mahu menempuh padang pasir yang panas, yang kering, yang mana perjalanan yang diambil oleh orang yang sihat, yang sempurna sifat, mengambil masa sebanyak 8 hari. Ini kan pula seorang yang buta. Tapi Abdullah ibnu Ummi Maktum ni mempunyai semangat jihad yang kuat untuk mempertahankan imannya. Dan kehebatan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini disebut dalam sebuah hadis. Apa bunyi hadisnya? Anna Zaid bin Thabit akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla alaihi la yastawi al-qa'iduna minal mu'minin an-nisa 95 wal mujahiduna fi sabilillah an-nisa 95. Qala faja'ahu ibnu Ummi Maktum wa huwa yumiluha alayya faqala ya Rasulullah law astati'u al-jihada la jahadtu wa kana rajulan a'ma. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر النساء 95. Jadi saya bacakan mafhum sahaja, sebab panjang dia punya terjemahannya. Nak jimat masa. Siapa dia Zaid bin Sabit? Yang ni tak payah tanya lah, yang tu. Siapa dia Zaid bin Sabit? Iaitu penulis wahyu kepada Nabi SAW. Penulis wahyu kepada Nabi SAW. Dan mereka duduk bersama lah. Abdullah Zaid bin Sabit ni, dia duduk bersama dengan Nabi. Masa tu Nabi nak bacakan daripada surah An-Nisa ni ayatnya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Allah Ta'ala kata orang beriman yang duduk saja tak sama dengan al-mujahiduna fi sabilillah, tak sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Masa tu Nabi duduk bersama dengan Zaid bin Sabit. Peha baginda berada di atas peha Zaid bin Sabit masa tu. Rapatlah duduknya. Okey. Jadi orang beriman yang duduk saja tak sama dengan orang beriman yang keluar berjihad fi sabilillah. Tak sama. Jadi apabila Rasulullah SAW sedang membacakan ayat tersebut, maka datanglah kepada mereka Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Abdullah berkata, ya Rasulullah, lau astati'u an ujahida, lau astati'u jihada la jahadtu. Wahai Rasulullah, sekiranya aku ni mampu untuk berjihad, nescaya pasti aku akan keluar berjihad.
Itu Abdullah ibn Umi Maktum. Okey, sedangkan dia seorang yang buta nak berjihad macam mana? Jalan pun tak betul. Okey, jadi bila berlaku keadaan itu, maka Allah Ta'ala pun turunkan lagi kesinambungan daripada ayat tadi. Allah Ta'ala kata apa? Ghairu uli darar. Maknanya Allah Ta'ala bagi pengecualian kepada orang-orang yang kurang upaya. Yang bukan yang punyai keuzuran, yang bukan punya keuzuran. Okey, mereka terkecuali lah. Dan apabila turunnya wahyu itu, Zaid bin Sabit ni dia dapat rasa betapa beratnya wahyu itu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasakan pahanya macam nak retak. Macam nak retak. Tapi sampailah sehingga Rasulullah SAW bertenang. Okey. Itu satu hadis tentang Abdullah ibn Umi Maktum. Okey. Seorang lagi sahabat Nabi yang juga menjadi OKU disebabkan oleh kerana jihad mempertahankan Nabi SAW, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni dia adalah min ahadil mubasyirin bil jannah, di antara salah seorang yang diberita gembirakan masuk syurga. Talhah bin Ubaidillah, dia adalah jiran kepada Nabi SAW di dalam syurga. Okey. Dan dia juga mendapat gelaran oleh Rasulullah SAW sebagai Asyahid Al-Hayy. Asyahid Al-Hayy ni yakni orang syahid yang hidup. Syahid hidup. Syahid selalu mati kan? Ini hidup. Macam mana dia boleh dapat gelaran sedemikian rupa? Sebab ketika dia bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud, dia mempertahankan Nabi masa tu. Dia mempertahankan Nabi SAW daripada serangan musuh musyrikin. Dia terima 79 tusukan lembing dan pedang. 79 tusukan pedang dan pedang, dan jarinya terputus, jari tangannya terputus, kudung. 79, bukannya satu tusukan. Satu pun kita dah boleh mati kan. Ini pula 79. 79, jadi sahabat ingat dah syahid dah. Tapi bila datang dekat rupanya hidup lagi. Itu Talhah bin Ubaidillah. Jadi sebab itulah Talhah bin Ubaidillah mendapat gelaran Asyahid Al-Hayy. Hadis berkenaan itu an Qaisin qala ra'aitu yada Talhata shalla'a wa qabiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Sahih Al-Bukhari rakam 4063 4063. Yakni aku melihat daripada Qais, dia berkata, aku melihat tangan Talha lumpuh kerana mempertahankan Rasulullah SAW menggunakan tangannya tersebut ketika perang Uhud. Wa fi riwayati Ibn Majah an Jabirin anna Talhata marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala syahidun yamshi ala wajhil ard. Dan dalam riwayat Ibn Majah daripada Jabir, dia berkata sesungguhnya Talha berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berkata, seorang syahid yang telah dikurniakan syahid yang berjalan di atas muka bumi. Sunan Ibn Majah nombor 122. Okey, itu kisah tentang Talhah bin Ubaidillah, yang mana Talhah juga merupakan sahabat Nabi OKU yang banyak berinfak fi sabilillah. Itu di zaman Rasulullah SAW ada banyak sebenarnya sahabat Nabi, ini di antara. Okey, zaman kita pun ada banyak sebenarnya. Kita boleh jadikan contoh tauladan yang baik. Di antaranya ialah Johan Qori. Bukan sini Johan Qori, peringkat kebangsaan tahun 2023. Siapa dia? Adik Qayyim Nizar. Adik Qayyim Nizar yang merupakan seorang OKU, seorang buta. Seorang OKU pertama yang dinobatkan sebagai juara Qori. OKU pertama, seorang buta. Dia buta mata tapi celik hati dia dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran Braille, tulisan Braille. Betapa dia melazimi Al-Quran sehingga hilang tulisan Braille, tukar pula Quran baru.
baca Al-Quran sampai tertidur. Kita sampai tidur pun tak baca Al-Quran, walaupun mata kita celik. Itulah dia kehebatan adik Qayyim bin Nizar. Okey, ada ramai lagi lah sebenarnya. Dah pukul berapa Ustaz? Bagi. 2 minit lagi. Okey, di antaranya yang boleh kita jadikan contoh tauladan adalah ustaz kepada anak-anak saya, iaitu Ustaz Mahathir Al-Khabiri. Rasanya ramai yang kenal kat sini, yang mana menjadi OKU menjadi lumpuh, hilang sebelah kaki kiri disebabkan oleh kemalangan, tapi mempunyai jiwa yang hebat. Dia dah jalan merata sampai ke Yaman dengan satu kaki dia je. Dia turun tangga, naik tangga lagi laju daripada orang yang 2 kaki. Dia mempunyai, dia baru saja menamatkan pengajian dalam bidang sunnah, dalam bidang hadis, peringkat degree, dan sekarang sedang mengumpul wang lah untuk menyambung pengajian dalam bidang dalam peringkat master, dan mempunyai produknya yang tersendiri. Kalau boleh Google Al-Khabiri, produk Al-Khabiri, dan mempunyai cita-cita untuk mempunyai yayasan dia sendiri, yayasan sendiri untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Okey, itulah dia di antara OKU yang walaupun dia kurang dari segi fizikalnya, tapi jiwa dia sangat hebat, lebih hebat daripada kita yang mempunyai cukup sifatnya. Okey, jadi rasanya itu saja perkongsian saya pada pagi ini, walaupun sedikit tapi diharapkan dapat dimanfaatkan bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.